Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih lagi di dalam pembahasan tentang beriman dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kata penulis, orang yang mengatakan beriman dengan zahir Al-Quran adalah kekufuran, sebenarnya telah mentahmah kesucian Al-Quran. Dakwaan seperti ini membawa masuk Allah tidak dapat menjelaskan tentang akidah yang sebenar di dalam ayat-ayatnya. Apa yang ada hanyalah ayat-ayat yang mengelirukan, bahkan boleh menjadikan manusia beriktikad dengan iktikad yang kufur. Ini yang dapat kita faham bila mengatakan bahawa beriman dengan zahir Al-Quran itu adalah kufur. Artinya Allah tidak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang dirinya, tentang sifatnya yang sepatutnya manusia beriktikad dengannya. Adakah kita orang yang berakal boleh menerima dakwaan yang seperti ini? Sudah tentu tidak. Kita di dalam memahami masalah ini, ada 3 perkara penting yang perlu kita faham. Yang pertamanya, Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui tentang dirinya, dan dia menyatakan di dalam Al-Quran tentang dirinya yang merupakan perkara yang jelas. Tidak ada di sana kekeliruan dan kesamaran, kerana sifat Al-Quran itu adalah petunjuk dan keterangan yang jelas. Allah lebih tahu tentang dirinya. Bila Allah mengatakannya, takkan kita hendak mentahmah ayat-ayat Allah ini mengelirukan manusia, menyebabkan manusia boleh terjebak ke dalam kekufuran. Tak mungkin. Perkara yang seperti ini tak mungkin ianya berlaku. Itu yang pertamanya. Kita beriktikad bahawa Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Kita tidak mengetahui tentang Allah melainkan setakat apa yang Allah sampaikan melalui wahyunya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Perkara yang gaib sudah tentu takkan kita ada pengetahuan tentangnya melainkan dengan wahyu Allah. Itu yang pertamanya. Yang kedua, hendaklah kita berkeyakinan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling tahu tentang Allah. Kerana apa? Baginda yang diturunkan wahyu oleh Allah kepada baginda. Baginda yang lebih tahu tentang Allah. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang satu sifat, bukanlah ianya merupakan perkara yang boleh menyebabkan kekeliruan, boleh menyebabkan manusia beriktikad dengan iktikad yang sesat lagi menyimpang, tanpa dijelaskan oleh baginda. Bila baginda menyatakan di dalam hadis, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Bila Nabi beritahu Rabb kita turun pada setiap malam ketika tinggalnya 1/3 malam ke langit dunia. Bila Nabi beritahu begitu, Allah turun ke langit dunia,
Adakah baginda menyampaikan satu perkara yang boleh menyesatkan akidah manusia tanpa diperjelaskan? Tak mungkin. Kalaulah maknanya lain, maksudnya lain, maka baginda akan perjelaskan. Kalau ianya boleh mengelirukan akidah manusia, baginda akan perjelaskan. Tak akan baginda biarkan begitu sahaja. Oleh itu, bila Nabi mengatakan Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang terakhir, kita beriman dengannya. Tak payah kita duk fikir lebih daripada itu, ataupun persoalkan mana boleh Allah berpindah dari satu tempat ke satu tempat, bergerak, seolah-olah apa yang disampaikan oleh Nabi itu merupakan perkara yang patut dipersoalkan, dipertikaikan, ataupun boleh menyebabkan manusia keliru tentang akidah mereka. Tak boleh. Bukan payah pun kita nak beriman. Kita beriman Allah turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang terakhir, sebagaimana yang Nabi khabarkan. Macam mana itu tak perlu kita fikirkan, tak perlu kita tanyakan. Faham semua? Itu cara kita ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak memikirkan, membayangkan, menanyakan bagaimana bentuk sifat tersebut. Bagaimana Allah turun ke langit dunia, bagaimana Allah tinggi di atas arasy-Nya, kita tak bayangkan. Kita beriman sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi. Ini yang keduanya. Kita kena faham bahawa Nabi merupakan orang yang paling tahu tentang Allah. Bila Nabi menyampaikan sesuatu tentang sifat Allah, wajib bagi kita beriman dengannya. Jadi kita dengan cara seperti inilah kita akan mendapat i'tiqad yang betul. Bila manusia memperajakan akalnya, bila manusia menjadikan apa yang bersumberkan kepada barat daripada ilmu falsafah, dan juga apa yang dipanggil dengan ilmu barat, ilmu kalam, untuk memahami akidah, maka ini yang menyebabkan akidah mereka terpesong. Kita kembali kepada jalan salafus salih. Perkara yang ketiganya, ringkasan daripada apa yang saya sebutkan semalam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui tentang maksud Al-Quran dan hadis kerana mereka yang belajar dengan Nabi. Kalaulah perkara yang sebegini boleh mengelirukan umat Islam, nescaya mereka akan tanyakan kepada Rasulullah dan dapatkan penjelasan. Oleh kerana masalah ini jelas, seperti yang saya katakan, ayat-ayat tentang sifat Allah ni adalah ayat yang muhkam, bukan ayat yang mutasyabih. Masalah ini jelas, maka sahabat tak persoalkan, sahabat tak tanyakan kepada Rasulullah. Bila Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku. Jadi sahabat tak ada persoalkan kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah tangan ini membawa maksud tangan seperti tangan kita? Sahabat tak persoalkan, kerana mereka faham bahawa Allah Azza wa Jalla itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Bila Allah mengatakan bahawa dia bersifat dengan tangan, dia mempunyai tangan,
maka kita beriman dengannya. Jangan bayang bagaimana tangan Allah. Itu caranya. Apa yang Allah sampaikan, maka kita beriman dengannya tanpa kita beriktikad ianya sama dengan makhluk. Kalaulah ayat ini mengelirukan, sahabat dahulu akan tanya kepada Rasulullah, minta penjelasan yang menjadikan manusia ini sesat seperti yang kita sebutkan, kerana mereka melakukan tamsil dahulu. Artinya mereka bayangkan tangan tu macam tangan manusia. Lepas tu kononnya hendak mensucikan Allah, ubah pada makna lain dengan alasan untuk mensucikan Allah. Bukan tangan, maknanya kudrat, kata mereka. Jadi mereka menyangka bahawa apa yang mereka buat itu benar, bahkan ianya melambangkan kebijaksanaan dan tingginya ilmu mereka di dalam mentafsirkan ayat-ayat sifat ni tadi, yang sebenarnya mereka telah pun mengubah makna yang terkandung di dalam Al-Quran tanpa hujah dan dalil. Perbuatan yang seperti ini adalah bercakap tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Kita kena ingat, sahabatlah yang merupakan orang yang paling mengambil berat tentang isi kandungan Al-Quran dan hadis ini, dan mereka orang yang paling mengetahui maksud Al-Quran dan hadis. Bila mereka tak ada mengubah ayat-ayat sifat ini kepada makna yang lain, maka ini menunjukkan bahawa mereka beriman dengan zahir Al-Quran ini tadi. Tidak sebagaimana yang dibuat oleh generasi yang terkemudian, yang mendakwa mereka lebih berilmu, akan tetapi mereka berani mengubah makna-makna ayat Al-Quran mengikut akal mereka semata-mata. Ingatlah bahawa jalan yang terbaik adalah jalan salafus salih. Bila kita faham ketiga-tiga permasalahan ni tadi, maka kita ketahui bahawa akidah yang dipegang oleh salafus salih itulah akidah yang benarnya. Yang selainnya, iaitu apa yang diiktikadkan oleh generasi khalaf, ianya merupakan pahaman yang menyimpang. Jadi bagi kita bila berhadapan dengan situasi yang seperti ini, hendaklah kita mengikuti jalan salafus salih. Jangan berhujah dengan ulama-ulama yang mengambil pahaman Asy'ariyah ini. Termasuk Imam An-Nawawi di dalam masalah asma wa sifat ini. Jangan kita berhujah dengan beliau. Beliau tidak menyuruh kita ini menerima apa sahaja yang beliau perkatakan. Kesilapan seorang alim itu tak boleh kita ikuti. Bila nyata kepada kita kebenaran tentang sesuatu perkara berdasarkan pada hujah dan dalil. Bila hujah dan dalil menunjukkan bahawa i'tiqad salafus salih itulah yang benarnya, maka kita kena ambil apa yang dipegang oleh salafus salih ini. Sudah tentu salafus salih mereka lebih mulia, lebih hebat, lebih berilmu daripada Imam Nawawi rahimahullah. Kesilapan seorang alim tak boleh kita mengikutinya. Dalam yang sama, jangan kita mencela Imam Nawawi. Beliau salah seorang daripada ulama Islam yang telah pun menulis banyak buku yang dimanfaatkan oleh generasi yang terkemudian, yang menunjukkan bahawa beliau merupakan di antara ulama yang ikhlas untuk menegakkan kebenaran. Cuma manusia tak boleh lari daripada salah dan silap. Siapa pun
di kalangan manusia ini selain daripada Nabi Muhammad, mereka ada salah dan silapnya. Kesalahan mereka tak boleh kita ikuti. Hatta sahabat pun ada salah dan silap. Jadi kita jangan kata bahawa semua apa yang diperkatakan oleh ulama ini semestinya betul. Mungkin ada beberapa permasalahan mereka tersilap. Kesilapan tak boleh diikuti bila nyata kepada kita hujah dan dalil. Kesilapan, kesalahan tidak boleh dibela, dipertahankan setelah nyata kepada kita hujah dan dalil. Itu caranya kita di dalam berpegang dengan agama Islam ini. Kesilapan manusia jangan sampai menjadikan kita menolak kebenaran hanya kerana bersesuaian dengan keinginan dan hawa nafsu kita, maka kita berhujah dengan sipulan dan sipulan. Bila tak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu, sipulan yang sama yang dahulunya kita berhujah dengannya, kita tolak pandangan dia. Itu bukan cara orang yang inginkan kebenaran. Orang yang inginkan kebenaran, mereka tengok kepada hujah dan dalil. Mana yang bertepatan dengan kebenaran, mereka ambil. Dan mana yang bersalahan dengan kebenaran, mereka tolak. Walaupun yang menyatakannya merupakan guru mereka, orang yang mereka sukai dan sanjung. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Inilah cara kita di dalam berpegang di dalam agama. Kemudian kata penulis, ianya jelas bertentangan dengan ciri-ciri Al-Quran yang mengandungi keterangan yang jelas dan sebagai hidayat buat manusia. Kemudian zahir Al-Quran yang dikatakan membawa kepada kekufuran tersebut tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Boleh kita terima zahir Al-Quran yang mana banyak di dalam ayat-ayatnya menyatakan tentang sifat Allah, dikatakan mengelirukan, boleh menjadikan orang yang beriktikadnya kufur, tapi Nabi tak jelaskan kepada manusia. Boleh kita terima? Tak mungkin Nabi biarkan saja manusia berada di dalam kekeliruan. Kalau betul sebagaimana yang mereka dakwa, Nabi akan terangkan kepada sahabat. Bahkan baginda mengakuinya seperti penerimaan baginda terhadap jawapan hamba abdi perempuan yang menyatakan Allah berada di atas langit. Ingat ya, kita buang kalimah berada itu. Kita kata menyatakan Allah di atas langit. Kalimah berada itu buang kerana apa yang dinyatakan oleh ulama, kalau kita nak sebutkan tentang sifat ini Allah di atas langit, kita jangan tambah perkataan yang lain. Cukup sebagaimana yang ada di dalam nas. Jadi sebab itu kalimah berada ni saya dah sebutkan di dalam Facebook saya. Kalimah berada ni kita buang. Jadi kita sebut macam mana? Yang menyatakan Allah di atas langit. Jadi kita buang kalimah berada untuk kita terjemahkan sebagaimana yang ada di dalam nas, tanpa kita menambahnya dengan perkataan yang lain. Itu yang sebetulnya dan sebaiknya. Faham semua? Bila orang tanya di mana Allah, kita sebut di atas langit, di atas, tinggi di atas arasy. Istawa alal arasy itu maknanya ala wartafa, iaitu tinggi di atas arasy. Tak perlu kita letakkan kalimah berada. Jadi sekarang ni di dalam kisah hamba abdi perempuan ni, di dalam hadis riwayat Imam Muslim ni,
Baginda tanya kepada hamba wanita ini. Kisahnya dah saya sebutkan dahulu. Jadi seorang sahabat, dia menampar hamba abdi dia kerana bila dia pergi tengok kambing dia hilang, dimakan oleh serigala. Jadi dia tampar hamba abdi perempuan dia tadi. Lepas tu dia menyesal. Kemudian dia jumpa Nabi, beritahu apa yang berlaku. Jadi Nabi nak jumpa hamba perempuan tersebut. Bila Nabi jumpa, Nabi tanya dia, Aina Allah? Di mana Allah? Maka apa jawab hamba wanita tersebut? Dalam bahasa Arab disebut jariyah. Apa jawab hamba wanita tersebut? Dia kata fis sama. Artinya di atas langit. Kemudian Nabi tanya lagi, man ana? Siapa aku? Dia kata anta Rasulullah. Jawab jariyah ni, kamu Rasulullah, utusan Allah. Apa kata Nabi kepada sahabat ni tadi, iaitu Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami? Nabi kata a'tiqha fa innaha mu'minah. Nabi kata kepada beliau, bebaskan hamba wanita ini kerana dia seorang yang beriman. Sekarang ni tengok pada jawapan jariyah ni, bila ditanya di mana Allah, dia jawab di atas langit. Kalau orang ahli kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah, mana boleh tanya di mana Allah? Tak boleh tanya di mana Allah. Itu baru makna Allah bertempat, kata mereka. Orang yang seperti ini tidak beradab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalangan pendukung pahaman mereka ini, yang kononnya merupakan orang yang digolongkan sebagai ahli hadis, mereka ini cuba mendaifkan hadis ini, mengkritik hadis ini. Walaupun tak ada ulama hadis yang sebelum ini berbuat demikian. Jadi mereka cuba mengangkat diri mereka sebagai sebahagian daripada orang yang pakar di dalam hadis, ahli hadis. Kemudian mereka mendaifkan hadis-hadis yang ada hatta di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bila tak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Walaupun tak ada ulama yang sebelum mereka berbuat demikian, akan tetapi mereka melakukannya. Kononnya mereka orang yang pakar di dalam hadis. Bila manusia mendengarnya, maka manusia tertipu, menyangka apa yang dibuat oleh si pula ini betul. Antara orang yang melakukan perkara yang sebegini adalah Zahid Al-Kautsari dan juga beberapa anak murid beliau. Antaranya Abu Ghuddah. Mereka ini cuba menonjolkan diri mereka merupakan orang yang pakar di dalam hadis. Kemudian mereka mendaifkan hadis sesuka hati mereka kerana tak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi walaupun ada dalam Bukhari Muslim, mereka daifkan. Antaranya hadis jariyah ini. Jadi mereka mengkritik, sebagai contohnya lafaz Aina Allah, soalan di manakah Allah itu, mereka kata itu tak sabit di dalam hadis ni tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok ini telah pun dibantah oleh ulama sunnah. Jadi Al-Muallimi Al-Yamani, dia ada menulis kitab membantah
Zahid Al-Kautsari, iaitu kitab At-Tankil fi Ta'nibil Kautsari minal Abatil. Jadi dia membantah banyak dakwaan-dakwaan yang batil yang dikemukakan oleh Al-Kautsari. Begitu juga Abdul Fattah Abu Ghudah, ulama-ulama sunnah telah pun membantah kebatilan mereka ini tadi. Dan juga Hasan As-Saqqaf, yang merupakan sumber yang menjadi rujukan golongan-golongan yang kononnya mendakwa mereka merupakan ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ini. Hasan As-Saqqaf juga telah dibantah oleh ulama sunnah. Jadi kita umat Islam perlu mencari kebenaran agar kita tidak tertipu dengan golongan yang seperti ini, yang mempermainkan nas-nas, khususnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka mendaifkan sesuka hati dan mensahihkan hadis-hadis yang dhaif sesuka hati kerana bersesuaian dengan hawa nafsu mereka. Sekarang ni kita tengok kepada hadis jariyah ini. Nabi tanya aina Allah. Tapi golongan ahli bid'ah ini mereka kata mana boleh tanya di mana Allah. Mana adab kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah Nabi hendak mengelirukan jariyah ini? Ataupun cuba mempermainkan akalnya dengan soalan yang seperti ini? Tak mungkin. Kita tengok apa yang dikatakan oleh Nabi bila mendengar jawapan jariyah ini. Nabi kata, fa innaha mu'minah. Beliau seorang yang beriman. Maknanya pengakuan dia bahawa Allah di atas langit. Dan Nabi merupakan Rasul Allah, menunjukkan bahawa dia seorang yang beriman. Begitulah kita. Bila kita beriktikad bahawa Allah di atas langit, seperti yang dikhabarkan di dalam nas Al-Quran dan hadis, maka kita merupakan orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Bukanlah perkara ini merupakan kekufuran, kesesatan sebagaimana yang didakwa oleh manusia di kalangan ahli bid'ah ini. Tak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba mengelirukan jariyah ini, dan ataupun membiarkan jawapannya seperti ini kalau ianya batil, ianya diakui oleh baginda. Ini adalah apa? Khianah. Kalau Nabi berbuat demikian, Nabi melakukan pengkhianatan. Tak mungkin. Ini bukan sifat Rasulullah. Jawab jawapan yang batil, tiba-tiba Nabi kata dia seorang yang beriman. Itu pengkhianatan kepada risalah yang Allah suruh sampaikan kepada manusia. Tak mungkin perkara ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat ayat yang menyatakan tentang tingginya Allah di atas arasy, Allah di atas langit. Dan juga banyak sangat hadis-hadis yang menyatakan tentang perkara tersebut. Tapi ahli bid'ah, mereka sebagaimana yang mereka inginkan, mereka memperajakan akal mereka. Yang penting akal aku tak boleh terima, maka aku tolak. Walaupun didatangkan beratus-ratus hujah daripada ayat Al-Quran dan hadis, dan juga daripada kalam ulama, mereka tetap menolaknya. Apa yang mereka dewa-dewakan adalah akal. Adakah cara yang seperti ini menunjukkan bahawa mereka berada di atas kebenaran? Sudah tentu tidak. Ini jalan orang yang mengikuti hawa nafsu. Kita kena belajar betul-betul akidah kita. Fahami betul-betul
supaya kita tidak dipesongkan oleh kelompok yang seperti ini. Bid'ah itu ianya seperti lapisan malam yang gelap gelita. Kalau kita tidak mempunyai cahaya yang ada di dalam wahyu Allah, iaitu Al-Quran dan hadis ini, maka kita akan disambar oleh bid'ah tersebut, lalu kita akan masuk ke dalam lubang kesesatan. Penting bagi kita mencari ilmu yang benar. Kenal siapa ulama kita, siapa sebenarnya ulama sunnah. Bukan sekadar dakwaan, kononnya hendak menegakkan sunnah, akan tetapi pegangan mereka, amalan mereka jauh menyimpang daripada petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Zaman mutaakhir ni ada muncul pula golongan yang digelar dengan Al-Ahbash. Mereka ini juga merupakan sebahagian daripada kelompok yang menyesatkan ramai umat Islam. Akan tetapi cuba menggambarkan bahawa mereka membawa pahaman yang betul. Mereka lah ahli sunnah, mereka lah yang mengikuti jalan salafus soleh. Jadi kita umat Islam kena berhati-hati di dalam agama kita. Kena cari ilmu supaya kita selamat daripada tipu daya musuh-musuh sunnah ni tadi. Musuh-musuh sunnah nak menipu kita, takkan dia mengaku dia ahli bid'ah ataupun dia mengaku dia menyelisihi Al-Quran dan hadis, menyelisihi jalan-jalan sahabat. Mereka tetap mengaku bahawa mereka merupakan orang yang berpegang dengan perkara ini. Orang sufi tarikat pun mereka mengaku bahawa kononnya mereka mengikuti Al-Quran dan hadis, berjalan di atas jalan sahabat, tetapi membawa pahaman yang kufur, pahaman wahdatul wujud, dan juga boleh keluar daripada syariat Allah. Jadi orang yang seperti ini, kalaulah manusia jahil tentang agama mereka, maka mereka akan mudah ditipu. Jadi hendaklah kita bersungguh-sungguh belajar Al-Quran dan hadis ini, mengikuti jalan salafus saleh. Kemudian kata penulis, setelah datangnya kelompok ahli kalam tersebut, barulah Islam sedar bahawa zahir Al-Quran tersebut tidak benar dan ada makna lain yang merupakan kebenaran telah ditemui oleh mereka. Boleh kita terima perkara yang seperti ini. Selama ini makna ayat-ayat yang mereka gelar mutasyabihat ini, ianya tak dipahami oleh manusia melainkan setelah datang ahli kalam. Datang golongan Asy'ariyah, baru orang faham. Oh, rupanya yadun itu maknanya kudrat. Kemudian ghadab itu marah, itu maknanya iradatul intiqam. Dan yang selain daripadanya yang diubah oleh golongan Asy'ariyah ni tadi, boleh kita terima perkara yang sebegini. Artinya sebelum ni orang salafus saleh, generasi salafus saleh tak faham berapa maknanya. Sehinggalah datang golongan Asy'ariyah, baru makna-makna ayat sifat ini dapat diperjelaskan. Sebab itu mereka mengaku bahawa tariqatul khalaf alam wa ahkam. Sebab bagi mereka generasi salaf tak faham apa-apa ayat ini. Mereka beriman tanpa beriktikad dengan maknanya. Kata mereka salafus saleh menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah batil. Salafus saleh menyerahkan kaifiahnya. Mereka beriktikad dengan maknanya. Kaifiat sifat sahaja yang mereka serahkan kepada Allah. Kalaulah salafus saleh menyerahkan maknanya kepada Allah, maknanya mereka merupakan orang yang tak faham apa-apa tentang ayat-ayat sifat ini. Boleh kita terima.
Datang kamu golongan Asy'ariyah baru, dapat diperjelaskan makna-makna sifat ini. Ini adalah batil. Generasi yang terbaik bukanlah seperti yang digambarkan oleh mereka. Generasi yang terkemudian hanyalah kelompok yang mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan juga perkara-perkara yang merosakkan akidah mereka dan agama mereka, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah dengan mereka mengikuti jalan salafus salih. Jadi kata penulis, kesemua ini merupakan kekeliruan dan penyimpangan. Sekiranya mereka benar-benar mengagungkan Allah, maka mereka tidak akan mengeluarkan perkataan sedemikian. Adakah mereka menyangka Allah tidak mampu menunjukkan akidah yang sebenar lagi jelas tentang dirinya di dalam Al-Quran, hanya beri ke ayat-ayat yang mengelirukan? Tak boleh ke Allah sebut bahawa ma mana'aka antasjuda lima khalaqta biqudrati? Tak boleh ke Allah sebut begitu? Datangkan perkataan yadun yang boleh mengelirukan hamba-hambanya seperti dakwaan orang-orang Asy'ariyah. Adakah perkara yang sebegini ianya sesuai dengan sifat Allah Azza wa Jalla yang maha merahmati, yang menurunkan kitab sebagai petunjuk buat manusia? Sesuai dengan Allah Azza wa Jalla apabila dia mendatangkan satu ayat yang mengelirukan hamba-hambanya? Tak mungkin. Kalau maknanya kudrat, Allah boleh sebut kudrat. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi qudrati? Boleh Allah sebutkan begitu. Taklah manusia keliru kalau kalimah yadun itu bukan bermakna yadun. Jadi kita umat Islam perlu sedar, perlu memikirkan persoalan yang seperti ini. Adakah mereka menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintakan kepada umat baginda akan membiarkan makna yang mengelirukan tersebut yang didakwa membawa kepada kekufuran tanpa ada penjelasan? Nabi biarkan saja. Nabi tak ada sebut dalam hadis yadun maknanya kudrah. Istawa maknanya istawla, supaya umat baginda tidak keliru. Jadi ini semua adalah apa? Ini semua adalah kekeliruan mereka, golongan ahli kalam. Orang yang beriman tentang sifat Allah ini, sebagaimana salafus salih beriman, mereka tak keliru. Yang keliru itu adalah golongan ahli kalam. Jadi Nabi tak pernah datangkan satu hadis untuk apa? Untuk mengatakan bahawa istawa itu membawa makna istawla. Apa hujah ahli kalam untuk menunjukkan istawa itu bukan maknanya adalah ala wartafa'a, akan tapi maknanya adalah istawla? Mereka berhujah dengan syair. Syair pula syair orang Nasrani, orang Kristian. Jadi boleh kita guna pakai perkara yang seperti ini sebagai hujah untuk kita mengubah ayat-ayat Allah. Kalau akal yang waras, mereka tak akan terima. Tak akan terima hujah yang seperti ini. Pula tu penyairnya orang Kristian. Kalau orang Islam ataupun di kalangan ulama, boleh jugalah. Ini tidak orang Kristian. Namun bila hawa nafsu itu menguasai diri, mereka akan berpaut walaupun pada ranting yang halus. Bukan kata dahan yang rapuh lah. Kalau dahan tu besar, mungkin dia tak tahu dahan tu rapuh, dia nak jatuh, dia berpegang dengannya. Ini tidak.
dengan ranting yang halus pun. Ranting yang sebesar, yang lebih kecil daripada kelingking lagi. Mereka akan berpaut dengannya. Untuk apa? Untuk menegakkan kepahaman mereka yang batil. Kita jangan mudah tertipu dengan kelompok yang seperti ini. Kita jadikanlah Al-Quran dan hadis itu ianya dipahami mengikut apa yang dipahami oleh salafus saleh. Kemudian kata penulis, adakah mereka menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintakan kepada umat baginda akan membiarkan makna yang mengelirukan tersebut yang didakwa membawa kepada kekufuran tanpa ada penjelasan? Adakah golongan tersebut lebih berilmu dan lebih cintakan kepada umat Muhammad daripada Nabi mereka? Kamu sangka kamu lebih cintakan kepada umat ini dengan berusaha untuk menyelamatkan mereka daripada kekeliruan dan kesesatan, tapi Nabi tak tunjukkan kebenaran tentang makna-makna sifat ini? Tak mungkin. Kemudian apa yang mereka perkatakan merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal yang waras. Jangan terpedaya dengan dakwaan mereka yang kononnya mereka orang yang bijak, menggunakan akal dengan sebetul-betulnya. Sebenarnya orang yang seperti ini, mereka merupakan orang yang tidak dapat berfikir dengan fikiran yang waras. Sebab apa? Kerana dikuasai oleh perasaan ta'assub kepada pahaman mereka dan juga mengikuti hawa nafsu. Hendaklah umat Islam kembali kepada nas Al-Quran dan hadis untuk memahami akidah yang betul. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari esok bagi bahagian yang seterusnya, iaitu masalah mendahulukan akal ke atas nas. Subhanakallahumma wa bihamdika